Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah, saya Daya Afiqah, saya doakan mudah-mudahan para penonton semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sihat dan juga dalam keadaan yang bersemangat insya-Allah. Baiklah, perkongsian kita pada hari ini berkenaan tentang ensel kehidupan. Dia sebut tentang ensel kehidupan ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang tuan-tuan dan puan-puan fikir? Ensel yang keduanya adalah kehidupan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, ada pintu yang besar. Pertama. Yang kedua, ada dinding. Dan yang ketiga, ada ensel di tengah-tengah tu. Makna kata dekat sini, pintu dan juga dinding boleh tercantum disebabkan ada ensel, iaitu mengeratkan antara satu sama lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ensel kehidupan mengajar kita bahawa kita ini saling perlu dan memerlukan. Bos perlukan pekerja, pekerja perlukan bos, adik-beradik perlukan ibu dan ayah, ibu dan ayah perlukan anak-anak, peniaga perlukan pembeli, pembeli perlukan peniaga, guru memerlukan murid, murid juga memerlukan guru. Jadi hidup kita ni, para penonton sekalian yang dirahmati Allah, sentiasa saling perlu dan memerlukan. Jangan bongkak, jangan sombong, jangan hina orang lain, sebab hidup kita ini saling perlu dan memerlukan. Hebat mana pun kita, tinggi mana pun kita belajar, besar mana pun rumah yang kita ada, banyak mana pun kereta mewah yang kita ada, tak lain dan tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ianya bukan hasil daripada kita seorang diri, tetapi adalah usaha sama, saling tolong-menolong antara kita dan juga kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang kehidupan dan juga kita ini, terutamanya kita dan juga masyarakat lain ataupun orang lain ataupun saudara-saudara kita, saya tertarik dengan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama-sama baca dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang kisah tolong orang ini, Allah Subhanahu Wa Taala dah pun bagi isyarat halus kepada kita melalui Al-Quran. Kalau kita perasan, khatib Jumaat sentiasa sering mengingatkan kita daripada surah An-Nahl ayat ke-90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari melakukan perkara keji dan perkara mungkar dan juga permusuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala nak sangat kita hidup dekat atas dunia ni berbaik.
Kita hidup dekat atas dunia ni saling tolong menolong. Kita hidup dekat atas dunia ni saling mencintai antara satu sama lain. Kerana apa? Dengan kita mencintai, dengan kita tolong menolong, inilah yang akan towards mardatillah, akan menuju keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ayat tadi ni, Ibnu Abbas menyimpulkan bahawasanya cukup sempurna dan holistik bila mana kita faham ensel kehidupan. Kalau diri kita ni, saya sebagai seorang pelajar, saya memahami, saya perlukan pensyarah, saya perlukan rakan-rakan, saya perlukan guru-guru. Mereka ini penting dalam hidup saya. Maka kita akan jadi orang yang lebih menghargai, orang yang lebih menyantuni, orang yang lebih menghormati orang lain. Itu pentingnya. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas nak sangat kita memahami konsep ensel kehidupan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa ensel kehidupan ni penting dalam hidup kita? Kalau pintu dan tingkap penting, saling memerlukan antara satu sama lain. Begitu juga kita sebagai manusia. Sebagai contoh, kita tengok contohnya telefon. Dia perlukan bateri untuk hidup. Telefon perlukan bateri untuk hidup. Telefon diperlukan wifi untuk kita boleh main internet. Oven dia perlukan current untuk dia nak berfungsi. Sama juga kereta, dia perlukan minyak petrol untuk dia bergerak. Sama juga pensel, dia perlukan pemadam untuk memadam. Begitu juga dengan kehidupan kita. Contoh lain yang saya bawa, jalan, diperlukan lampu untuk cerah. Dalam situasi hujan, diperlukan payung untuk rasa dilindungi. Jadi di sekeliling kita ni dah mengajar kita banyak benda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buat apa kita nak bongkak, buat apa kita nak sombong. Saya pernah jumpa ramai orang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Satu ketika saya pernah berkhidmat di sebuah jabatan subhanallah yang hebat. Dan bos saya ni seorang menteri, manakala yang seorang lagi adalah majikan, adalah pekerja dia, iaitu cleaner. Jadi satu ketika cleaner tadi ni dalam keadaan dia tak datang beberapa hari, dan dia maklum pada bos saya bahawasanya anak dia tidak sihat. Jadi dah beberapa hari dia ambil cuti, maka bos saya pun datang ke office dan cleaner tadi pun datang ke office. Kebetulan diorang ni berjumpa dekat pintu tandas. Berjumpa dekat pintu tandas. Jadi bos saya tanya dekat cleaner tadi, "Kakak, okey ke?" Benda pertama bos saya tanya, "Okey ke?" Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, benda pertama yang kakak tu kata, "Alhamdulillah tuan, saya okey. Datuk, saya okey." Jadi soalan yang kedua, bos saya tanya, dengan kata anak masuk hospital, macam mana, okey ke? Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana bos tadi, orang yang hebat, orang yang disantuni, boleh tanya macam tu dekat orang bawahan, orang yang cleaner, subhanallah. Maka di situ cleaner tadi kata apa? Dia menangis, dia kata, "Terima kasih tanya tentang anak saya." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berlakunya peristiwa itu sampailah cleaner saya tadi ni bercerita sesama mereka dekat persatuan cleaner lah. Persatuan cleaner dekat office saya tu ramai lah cleaner lain. Seronok. Kata bos tanya tentang saya, bos tanya tentang anak saya, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang ensel kehidupan ni, kita saling memerlukan antara satu sama lain. Tak semestinya kita bagi duit. Tak semestinya kita bagi hadiah. Tak semestinya kita bagi Allahumma salli ala Muhammad, wang yang banyak. Tak semestinya kita kata ensel kehidupan yang saling memerlukan tu, tak semestinya kita kita bagi pelukan, kita bagi kata-kata yang booster pada dia. Sekurang-kurangnya dalam diri kita ada common sense, saling menyantuni, saling mendoakan, saling memaafkan, saling menyayangi, saling berterima kasih.
InsyaAllah kita akan jadi orang yang dihormati. Dan itulah yang akan dituntut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di sini saya nak kongsi. Sebab apa kadang-kadang kita rasa kita ni tak seronok hidup dekat atas muka bumi Allah. Sedangkan kalau kita memahami konsep ensel kehidupan, insya-Allah kita akan lebih senang, kita akan lebih mudah untuk berurusan. Tetapi kalau kita menanam, kalau kita menanam sifat keduniaan dalam diri kita, kita akan tak tenang sampai bila-bila. Saya tertarik perkongsian Ustaz Amin dalam Radio IKIM. Saya ada dengar 5 perkara sifat dunia yang menjadikan seseorang itu tidak mesra dengan ensel kehidupan. Dia tak seronok dengan orang sekeliling. Yang pertama, dunia ni adalah darul bala wal imtihan. Dunia ni tempat untuk diuji. Dia rasa dia mewah sikit, dia tinggal orang bawah dia. Dia rasa dia hebat sikit, dia jadi talam dua muka. Dia rasa dia ada lebih sikit, dia boleh buat lebih kurang dengan orang. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan dan puan-puan. Dia rasa dia naik pangkat sikit, dia rasa gah dengan apa yang dia ada. Na'udzubillahi min zalik. Perkara-perkara inilah yang menghancurkan kehidupan seseorang. Yang kedua adalah dunia ini tempat untuk hinaan dan menipu daya. Tempat yang tipu daya. Kita kata kita seronok. Kita kata kita gembira. Kita kata kita okey. Kita tayangkan benda-benda yang mewah di media sosial kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita sahaja tahu naik turun kehidupan kita bagaimana. Yang ketiga, sifat dunia ini menyenangkan. Tetapi tidak memberi ketenangan sikit pun pada kita. Kita tengok rumah besar, kita tengok kereta mewah, kita tengok anak belajar hebat-hebat, kita tengok anak belajar ke sana ke sini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, benda itu nampak menyenangkan. Tetapi benda itu tak tenang pun dalam diri seseorang. Mungkin ada pencuri datang. Kadang-kadang kita fikir orang buat tipu muslihat kepada kita. Jadi perkara-perkara inilah yang tidak akan menjadikan seseorang itu tidak tenang di atas dunia. Dan yang keempat adalah sifat dunia ni cuma sementara. Kalau kita fikir cuma sementara, maka kita akan menyantuni orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dunia ni dia tak ada penghujung. Dia tak ada limit. Kita dah dapat dah sesuatu, kita nak lagi lebih daripada tu. Kita dah dapat dah apa yang kita ada. Dapat dah gaji bulan 1 juta. Tetap kita akan kata kita tak cukup. Malah kita fikir nak lagi 2 juta. Nak lagi 3 juta. Benda apa yang boleh untuk stabilkan kita? Bila kita boleh fikir kehidupan dekat akhirat, maka kita akan fikir kita hidup dekat dunia ni bukan sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ensel kehidupan lah yang boleh seimbangkan kehidupan kita. Ensel kehidupan lah yang boleh menjadikan kita, boleh mengawal hidup kita, boleh menjadikan kita orang yang bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama, hargai orang sekeliling kita. Yang kedua, doakan orang sekeliling kita. Yang ketiga, ucaplah perkara baik-baik yang menyenangkan. Yang keempat, jadilah orang yang berterima kasih. Dan yang kelima, jadilah orang yang memaafkan. Itulah yang akan menguatkan ensel dalam kehidupan kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya, Da'i Afika. Teruskan belajar. Allah sentiasa mengajar.